kita hidup dekat muka bumi ni, manusia banyak mendapatkan rasa bahagia tu dengan kehidupan kenikmatan yang ada di dunia ni. Contohnya dalam surah Al-Ankabut ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap keinginan wanita-wanita, anak-anak, harta yang berlimpah ruah, dan ini yang biasanya manusia sandarkan. Dengan adanya kecantikan, kita akan rasa bahagia, kan? Macam-macam lah kan. Kalau sekarang ni orang yang tak pernah cerah, kita akan beli macam-macam krim lah untuk cerah, Ustazah. Kan? Kalau anak-anak, kita akan berbanggalah dengan anak yang ramai, kan? Bagi kita itu adalah harta yang sangat berharga, dan kita juga meletakkan kebahagiaan tu kepada harta yang banyak, kekayaan, kan? Walaupun hakikatnya semua itu bukanlah sandaran kebahagiaan sebenarnya. Jadi Ustazah, saya ingin bertanya kepada Ustazah, apakah hakikat sebenarnya kebahagiaan tu? Silakan Ustazah, tafadhal. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan, pihak Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan di atas jemputan yang sangat istimewa ini untuk membawakan tajuk Bahagia dengan Memberi. Dan saya juga bersama dengan Ustazah yang istimewa, iaitu Ustazah Syarifah Masyitah binti Syed Mokhtar. Subhanallah, beliau merupakan eksekutif dakwah dan promosi zakat Perbadanan Baitul Mal Mains Negeri Sembilan. Subhanallah, orang yang banyak ilmu, banyak pengalaman, Masya Allah, dalam menguruskan tentang pengurusan harta umat Islam, terutamanya dalam bab pengurusan zakat. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama ada yang berada di mana-mana sahaja. Sekarang kita melalui live, maka mungkin tuan-tuan puan-puan mendengarkan daripada rumah, daripada pejabat, dalam perjalanan, dalam apa jua keadaan. Kami mendoakan supaya tuan-tuan puan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat sekalian sentiasa dalam sihat walafiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala mara bahaya, ketenangan, kebahagiaan, kejayaan dan istiqamah, semangat untuk meneruskan pecutan akhir bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua ya yang hadir sama. Insya-Allah terlebih dahulu kita sama-sama share. Kita sama-sama share perkongsian pada pagi yang barakah ini. Pada pagi Jumaat, subhanallah, pagi Jumaat yang barakah di bulan Ramadan pula, Allah menyediakan kita pada saat ini berdiam di taman syurganya yang sementara di dunia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan kita kembali di syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi terlebih dahulu supaya kita memanjangkan manfaat yang sama-sama kita sedang dengar, kita share dulu perkongsian ini. Subhanallah, memang kita akan dapat pahala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat pahala dengan kita hadir majlis ilmu. Kalau kita hadir seorang, kita dapatlah pahala kita hadir. Tapi bayangkan kalau kita share, ada 10 orang yang hadir, hasil asbab dia dapat makluman itu daripada yang kita share, maka subhanallah, di situ kita akan dapat 10 orang, pahala 10 orang hadir majlis ilmu. Subhanallah, hadis Nabi SAW yang bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju majlis ilmu, Allah akan permudahkan laluan ataupun jalan-jalan menuju ke syurganya. Subhanallah, maka jalan ke syurga ini bukan kita nak kita saja yang lalu, kita saja yang tempuh, dan kita mengharapkan lebih ramai yang sama-sama menempuh jalan ini. Subhanallah, soalan yang diberikan oleh Ustazah ialah apakah erti bahagia, hakikat bahagia. Subhanallah, kalau kita rujuk tentang apa itu bahagia, Ustazah, kita cuba Google contoh kan. Pagi tadi pun saya Google, sebelum ni dah selalu Google sebab tajuk ni selalu orang bagi, apakah hakikat bahagia. Antaranya yang menarik, saya buka dan saya dapati kupasan yang baik melalui Bayan Linas, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Tajuk dia apa erti bahagia, dan di sana penulis menyusun erti bahagia daripada pelbagai perspektif. Ulama sekian, erti bahagia sekian. Daripada kalam-kalam ulama, daripada hadis Nabi, daripada kalam-kalam sahabat. Dan ia erti bahagia sangat berbeza. Kalau kita tanya 10 orang, apa erti bahagia? 10 orang sudah tentu bagi definisi yang berbeza. Subhanallah. Namun antara definisi yang sangat menarik yang ingin dikongsikan adalah apa erti bahagia berdasarkan salah satu daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Sadaqa Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad yang ke 18006 yang bermaksud Kebaikan ialah apa yang membuatkan jiwa tenang, manakala dosa adalah yang membuatkan jiwamu gelisah dan ragu-ragu di hatimu. Subhanallah. Sekali lagi kita ulang, Nabi bersabda, kebaikan adalah apa yang membawakan jiwamu ataupun hatimu tenang, dan keburukan ataupun dosa yang akan membuatkan jiwamu resah gelisah. Subhanallah. Maksudnya Nabi sebut di sini, apa-apa kebaikan, amalan kebaikan, amal soleh, kita buat baik pada manusia, buat baik pada binatang, pada tumbuhan, apa-apa jenis kebaikan akan mendatangkan ketenangan kepada hati. Dan apa-apa maksiat, perbuatan dosa ataupun perbuatan buruk kita kepada sesiapa pun, maka ia akan mendatangkan resah gelisah. Subhanallah. Dan kalau kita lihat erti bahagia berdasarkan pelbagai definisi, kita akan pergi kepada satu, iaitu erti bahagia apabila kita dapat ketenangan. Subhanallah. Jiwa yang tenang. Bukan erti bahagia tu bila tak ada masalah, bila dapat kekayaan, bila dapat kejayaan dalam peperiksaan. Erti bahagia itu bila dapat apa yang kita nak, target kita. Sebab ramai orang kaya tapi tak tenang. Ramai orang berjaya tak tenang. Ramai orang yang dapat sesuatu yang dia nak, dia tetap tak tenang. Rupanya apa yang dikejar itu hanyalah untuk memenuhi kehendak nafsunya. Jadi kadang-kadang Allah tarik sesuatu yang kita sangat sayang, tapi Allah gantikan dengan ketenangan. Subhanallah. Sebab itu pergi kepada kemuncak erti bahagia apabila kita boleh tenang dalam apa jua keadaan. Dalam ujian pun kita tenang, Allah beri pun kita tenang, Allah ambil semula pun kita tenang. Subhanallah. Maka bertepatan dengan tajuk kita hari ini, apabila kita pergi kepada apakah erti bahagia dalam memberi, subhanallah, Allahu Akbar, kita merujuk hadis Nabi yang lain. Nabi sebut, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nas anfa'uhum linnas. Subhanallah. Kita biasa dengar kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi sebut sebaik-baik manusia, Masya Allah, manusia yang paling baik. Dan bila sebut paling baik ini bukan sekadar baik fizikal dia, tapi baik hatinya, baik kehidupannya, baik hidupnya di dunia, baik hidupnya di akhirat. Nabi sebut siapakah orang yang paling baik, yang paling sempurna. Anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak bermanfaat kepada manusia yang lain. Subhanallah. Sebab itu kita biasa mendengar ukapan erti bahagia adalah pada memberi. Subhanallah. Memberi apa? Beri kasih sayang, beri perhatian, berikan sedekah, berikan harta. Nescaya dia akan lebih banyak bahagia berbanding orang yang menerima. Sebab itu selama-lamanya orang yang memberi manfaat, manfaat ni umum, beri pertolongan, beri perhatian, beri perhargaan, selama-lamanya orang yang memberi akan lebih bahagia daripada yang menerima. Subhanallah.
Orang yang memberi kasih sayang lebih bahagia daripada orang yang menerima kasih sayang. Orang yang memberi sedekah pasti akan lebih bahagia daripada orang yang menerima sedekah. Orang yang memberi pertolongan pasti lebih bahagia daripada orang yang menerima pertolongan. Orang yang memberi penghargaan suka memberi penghargaan. Terima kasih, beri dengan senyuman, suka puji orang. Pasti Allah akan kembalikan kebahagiaan itu kepadanya berganda-ganda. Subhanallah, maka erti bahagia itu ada pada memberi apa? Memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ada orang kata, Ustazah, saya ni tak ada harta yang banyak. Bukannya memberi yang banyak itu bahagia. Walaupun sedikit, tetapi nilainya itu tinggi di sisi Allah berdasarkan keikhlasan kita dalam memberi dan mengikut kadar kemampuan kita. Kita tidak tahu bagaimana Allah akan kembalikan semula kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, berinfaklah kamu, sesungguhnya Allah akan berinfak kepadamu. Subhanallah. Maksudnya, kalau kita nak sentiasa mendapat rizki daripada Allah, infak daripada Allah, maka kita perlu berterusan melakukan infak. Subhanallah. Siapa yang berhenti untuk berinfak, maka dia terhenti mendapat infak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada lagi hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, selama mana kamu menolong saudaramu, selama itulah kamu mendapat pertolongan Allah. Itu mafhum daripada hadis Nabi. Ataupun Nabi menyebutkan seseorang itu dia dalam pertolongan Allah selama mana ia menolong saudaranya. Subhanallah. Hadis yang lain pula Nabi menyebutkan, subhanallah, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, urusan apapun, umum, memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sekadar itu ya Ustazah untuk definisi erti bahagia, sebab ia sangat luas, tapi kita pergi kepada skop kita hari ini, iaitu erti bahagia pada memberi. Dan di sini Ustazah kita gile-gile boleh ya? Masya Allah. Jadi di sini saya ingin bertanya pula kepada Ustazah soalan. Sebab Ustazah juga orang yang berilmu, Masya Allah. Kita sama-sama berkongsi. Saya juga nak belajar daripada Ustazah. Soalan buat Ustazah Sharifah Masyitah. Yang pertama, saya pun ada sediakan. Di sini ada disediakan 5 soalan untuk Ustazah. Okey, soalan yang pertama Ustazah, apakah sedekah yang wajib yang perlu umat Islam tunaikan? Jadi bila sebut pasal sedekah, ya bulan Ramadan, kalau kita rujuk hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, macam saya pula nak jawab. Tapi kita kupas sikit ya. Sebab Nabi dalam khutbah terakhir Rasulullah pada hari yang terakhir di bulan Syakban. Minta maaf, bukan khutbah terakhir Rasulullah. Khutbah terakhir Rasulullah di bulan Syakban. Esok Ramadan, hari itu adalah hari terakhir di bulan Syakban. Maksudnya pesanan-pesanan istimewa khas Nabi SAW untuk bulan Ramadan. Jadi antaranya Nabi bersabda, Nabi sebut, Nabi mula-mula Nabi memberikan khabar gembira tentang kedatangan bulan Ramadan. Kemudian Nabi sebut, sesungguhnya sebarang amalan, apa-apa amalan kebaikan yang kamu lakukan di bulan Ramadan ini akan diberikan pahala amalan fardu. Subhanallah. Apa-apa amalan sunat yang dilakukan di bulan Ramadan akan diberikan pahala amalan fardu. Manakala amalan fardu yang dilakukan di bulan Ramadan akan digandakan 70 kali kefarduan di bulan yang lain. Umpamanya kalau solat zuhur di bulan Ramadan, umpama kita 70 kali solat zuhur. Subhanallah, berganda-gandanya bila di bulan Ramadan. Maka kita pun nak tahu Ustazah, apakah sedekah yang wajib? Sebab bila kita sebut sedekah umum, subhanallah, sedekah yang sunat, kita bantu orang susah dan sebagainya, maka akan dapat pahala sedekah wajib. Jadi apakah sedekah wajib itu? Subhanallah, kita perlu tahu kerana kita nak kejar 70 kali ganda kebaikannya di bulan Ramadan. Dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah. Sebelum saya menjawab soalan Ustazah tu, saya ingin membawa tuan-tuan dan perempuan semua untuk kita semua menghayati semula apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, iaitu dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Baik, di sini di sedekah wajib. Sebelum tu saya kupas dululah tentang sedekah. Sedekah daripada perkataan asalnya sedekah. Itu membenarkan
Dan ulama telah mentafsirkan bahawa sedekah ini juga didefinisikan sebagai as-sidqu, iaitu kalau sekiranya kita melakukan amalan sedekah ini, kita membenarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sedekah yang wajib. Kita fahami bahawa sedekah ini membawa kepada dua makna dalam lisanul Arab, iaitu sedekah yang wajib dan juga sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib ini merupakan zakat. Baik, dari segi bahasa, dimasukkan dengan zakat ini adalah at-taharah. At-taharah ni maksud apa? Suci dalam pada pandai-pandai mereka yang melaksanakan zakat ini. Dia menyucikan juga harta dan juga menyucikan dari segi hati orang yang melakukan zakat. Yang kedua adalah an-numu, yang bermaksud bertambah. Harta ada manfaatnya. Makin bertambah harta, makin banyak Allah beri harta tersebut setelah berzakat, maka dia lebih memberi manfaat kepada orang lain. Sebab kita tahu bahawa orang yang menunaikan zakat ini, maka salah satu janji Allah adalah maka bertambahlah hartanya. Bila bertambah harta, makin dekatlah orang yang menunaikan zakat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dia akan memberi manfaat kepada orang lain dengan hartanya yang ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang memberi harta tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak melihat ni Ustazah, orang yang diberi nikmat ni, biasanya kita akan merasa nikmat. Kita tak tengok siapa yang memberi nikmat. Itu yang kita nak perlu perbetulkan lah. Sebab bila dah terlalu merasai nikmat, kita sampai lupa siapa yang memberi nikmat. Sebab tu bila diberi kekayaan, yang perlu kita ingat, yang kita perlu selalu muhasabah adalah siapa yang memberi nikmat. Seperti harta, siapa yang memberi harta. Jadi dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengeluarkan zakat ini, menunjukkan kita bahawa ingat bahawa Allah yang memberi harta tersebut. Kemudian dari segi istilahnya adalah zakat ini adalah harta yang tertentu, yang dikeluarkan dengan kadar tertentu kepada golongan yang tertentu. Ini dari segi istilahnya. Zakat ni adalah satu yang khususlah, kewajipan kepada umat Islam yang termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Baik, kemudian perintah zakat ni telah wujud tahun kedua selepas Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Mana dalam Al-Quran disebut sebanyak 32 kali, Ustazah. 32 kali yang disebut tentang perintah zakat. Dan selalunya zakat ni akan digandingkan dengan solat. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Kita banyak baca Al-Quran, kita akan jumpa ayat ni. Mana Allah nak tunjukkan betapa pentingnya. Bila kita dah mengucap kalimah syahadah, maka sebenarnya kita sebagai seorang Muslim. Kemudian bila masuk Islam, kita akan menunaikan solat. Allah perintah kepada solat. Dan kemudian adalah zakat. Jadi bila orang yang menunaikan solat, maka wajib juga menunaikan zakat. Sebab tu hubungan dengan Allah melalui solat, manakala hubungan dengan manusia itu melalui zakat. Maknanya hablum minallah, hablum minannas, selalu terkait kedua-duanya sama. Baik. Dan zakat ni biasa orang tahu hanya zakat fitrah. Jadi saya akan jelaskan kedua-duanya sekali. Yang pertama tu adalah tentang zakat fitrah. Kalau dalam bulan Ramadan ni Ustazah, biasalah semua umat Islam tahu bahawa kena wajib menunaikan zakat fitrah. Kalau di Negeri Sembilan ni RM RM7 lah untuk seorang, kepada diri orang tersebut yang menunaikan zakat dan juga tanggungannya. Baik, kalau kita tengok pada waktu bila zakat fitrah ni dijadikan satu perkara yang sunnah. Sunnah ni sepanjang bulan Ramadan lah. Sepanjang bulan Ramadan, tapi yang menjadi makruh bagi orang yang melambat-lambatkan menunaikan zakat fitrah ni selepas ni solat hari raya lah. Okey. Jadi bagi orang yang melewatkan sehingga sampai satu tempoh tidak menunaikan zakat fitrah ni, maka dia jatuh berdosa dan dia perlu qadakan zakat fitrah tersebut, walaupun RM7. Sebab salah satu hikmah yang Allah wujudkan zakat fitrah ni, salah satunya membersihkan orang yang berpuasa tu dari dosa-dosanya dalam bulan Ramadan. Sebab Ustazah, kita berpuasa makan dan minum, tetapi Allah juga menunjukkan bahawa dari segi puasanya batiniah kita itu, dari segi percakapan kita, mata kita melihat, mendengar, sebagai manusia kita tidak lari Ustazah daripada buat silap. Jadi zakat fitrah ni salah satu hikmahnya adalah Allah akan menyucikan dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebab tu kita disambut Aidilfitri. Aidilfitri itu bukan dengan berpakaian baru saja, tapi sebenarnya hikmah dia, Allah meletakkan bulan Ramadan tu satu bulan ibadah, mana kita digalakkan sebanyak-banyak mungkin untuk beribadah di bulan Ramadan, dan keluar daripada bulan Ramadan tu dalam keadaan fitrah.
Sebab tu disebut Idul Fitri. Jadi tunaikanlah zakat fitrah bagi mereka yang belum menunaikan. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang ini yang biasanya kita akan selalu terlepas pandang, ataupun kita pun macam tak berapa nak tahu sangat. Sebab Ustazah biasa kita sebut zakat harta, kita akan letak dalam mindset kita bahawa zakat itu pada orang yang mampu sajalah. Tapi sebenarnya ada satu kewajipan bagi kita umat Islam untuk tahu sebenarnya apa tu zakat harta. Baik, zakat harta ni kalau definisikan sebagai setiap harta benda yang dinilai secara syar'i, iaitu halal. Syar'i secara halal, yang kita dapatkan dia secara halal. Boleh ke kalau kita nak zakatkan dengan harta rompakan? Kan? Dapat nombor ekor ke, kita nak zakatkan, boleh ke? Kan? Nanti saya akan kupaslah satu persatu. Baik, untuk zakat harta ni yang ma'ruf, yang sentiasa yang kita selalu tahu dan baca. Yang pertama adalah zakat emas perak, kedua galian, ketiga pendapatan, keempat wang simpanan, kelima tanaman, keenam ternakan, ketujuh zakat saham, dan yang ke-8 adalah zakat perniagaan. Baik, untuk dalil zakat harta ni kita boleh buka Al-Quran dan lihat surah Az-Zariyat ayat yang ke-19. Allah SWT berfirman, dan pada harta mereka ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi hak bagi orang miskin, sama ada dia meminta atau tidak meminta. Di sini Allah nak sebut dah, dalam harta orang yang layak untuk berzakat tu memang ada hak orang lain. Ustazah, kalau kita makan Ustazah kan, kita buka puasa, kita makan ayam, kita makan tak tulang Ustazah? Tak kan? Mana nak menunjukkan bahawa dalam pinggan kita, walaupun itu rezeki kita, walaupun itu hasil pendapatan kita Ustazah, tapi tulang kita tak makan kan? Ada makhluk lain yang makan. Kucing, kadang-kadang ulat-ulat, betul tak? Tetap ada rezeki makhluk lain. Itu nak menunjukkan bahawa Allah nak bagi tahu bahawa apa yang ada pada kita bukan semuanya milik kita. Adanya rezeki makhluk lain, ada rezekinya untuk manusia yang lain. Begitulah hikmahnya untuk berzakat ni. Nak menunjukkan bahawa kita melaksanakan zakat, kita mengiyakan, membenarkan perintah Allah bahawa Dia yang memberikan harta tersebut. Kalau kita tak nak keluarkan harta, Allah akan ambil dah dengan caranya tersendiri. Baik, kemudian kita tengok pada syarat wajib zakat. Untuk zakat harta kan, kita kena tengok. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah merdeka, yang ketiga adalah sempurna milik. Sempurna milik memang hak kita, dan yang keempat adalah nisab. Nisab ni satu kadar lah. Kalau contohnya zakat emas, dia 85 gram. Kalau untuk zakat pendapatan, zakat wang simpanan, dia ada kadar dia yang ditetapkan. Contoh macam Negeri Sembilan ni, nisabnya adalah RM14,874.14. Dan yang kelima adalah cukup haul. Cukup haul ni setahun kita memiliki harta tersebut. Kemudian kita tengok rukun zakat. Rukun zakat ni ada dua. Yang pertama niat. Bila nak menunaikan zakat tu, kita kena ada niat untuk menunaikan zakat. Okey, dan kita biasa letaklah bila nak menunaikan zakat ni, zakat harta biasanya kita sandarkan pada orang yang kaya, orang yang ada lebih kan. Tapi walaupun kita tidak mampu untuk menunaikan zakat harta, kita perlu berniat. Berniat untuk bekerja untuk menunaikan zakat. Sebab setiap orang Ustazah ada impian untuk jadi kaya, betul tak? Semua ada impian untuk menjadi orang yang berharta kan, tak nak mewarisi kemiskinan. Jadi dekat situ kita kena sandarkan juga niat untuk menunaikan zakat. Okey, kemudian kita lihat pula dalam surah At-Taubah ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Di sini Allah dah perintahkan, ambillah harta, ambillah dari sebahagian harta mereka. Sebab di sini ada orang yang dia sepatutnya dah layak berzakat, tapi tak pernah pun melihat adakah dia ni layak berzakat. Sebab kita biasa akan sandarkan, tak layak lagi, tak cukup lagi. Sebab kita tak ada ilmu lah tentang kewajipan berzakat tu. Jadi sebab tu ilmu tentang zakat ni perlu disebar-sebarkan. Okey, dekat sini Allah dah tunjukkan bahawa, diperintahkan bahawa untuk ambil bahagian daripada harta mereka itu. Ada kat sini ada dua sebut perkataan tutahhirun dan juga watu zakihim.
Okey, maknanya membersihkan dan menyucikan ini sangat berbeza, walaupun maknanya seakan-akan sama, tapi nak menunjukkan bahawa dia tidak saja membersihkan harta dari segi yang kita faham secara maknawi saja, tapi untuk menyucikan juga hati bagi orang yang menerima dan juga memberi. Itu Ustazah. Okey, kemudian kita tengok pada golongan-golongan yang berhaklah untuk menerima zakat. Sebab bila mengeluarkan zakat, mesti ada orang yang berhak menerima. Macam saya cakap tadi, tentang zakat ni ada rezeki orang lain, ada hak orang lain. Siapakah mereka yang berhak tu? Okey, kita boleh tengok pada surah At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan. Okey, yang pertama adalah fakir. Siapa yang dikatakan fakir ini? Contoh yang saya bagi mudah adalah orang yang sepatutnya mendapat pendapatan contohnya RM10 untuk diri dia dan tanggungan dia. Tapi dia hanya dapat 3 atau 4 ringgit sahaja. Ini dikategorikan sebagai seorang yang fakir. Manakala miskin, ada golongan yang kedua ni, Allah sebut lagi. Yang mampu memenuhi keperluan hidup dia dengan pendapatan dia sepatutnya RM10. Tetapi dia hanya dapat 7 atau 8 ringgit sahaja untuk diri dia dan keluarga dia. Ini dikategorikan sebagai miskin. Kemudian yang ketiga adalah amin. Orang yang diamanahkan untuk mengutip dan juga mengagihkan zakat kepada yang berhak. Selalunya dilantik oleh pemerintah Islam. Dan yang keempat adalah mu'allaf. Orang yang baru berjinak-jinak dengan agama Islam, baru memeluk agama Islam. Dan yang kelima adalah ar-riqab. Zaman ni tak ada hamba, tapi ulama memberi tafsiran baru, iaitu termasuk ar-riqab ni adalah orang yang terjebak dalam kemaksiatan atau terkurung dalam kejahilan. Contoh yang ada sekarang ni, mereka-mereka yang melakukan pekerjaan yang haram, tapi dah nak bertaubat, nak kembali, nak memulakan kehidupan baru. Jadi mereka ni berhak untuk menerima zakat. Kemudian al-gharimin, orang yang berhutang dari segi berhutang yang tentang syarak lah, yang halal di sisi agama. Kemudian fisabilillah, iaitu gerakan-gerakan untuk meningkatkan syiar Islam dalam urusan dakwah, ia termasuk dalam fisabilillah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang ada tujuan baik, nak pergi mendapatkan pekerjaan ataupun dia nak belajar, terputus pendapatan dia atau terputus wang, maka mereka juga berhak untuk menerima zakat. Itu saja Ustazah penjelasan saya tentang sedekah yang wajib tu. Memang agak panjang juga dan sebenarnya lebih banyak sepatutnya didetailkan. Cuma itu sajalah saya dapat sampaikan. Wa'alafu minkum. Baik Ustazah, tadi Ustazah dah jelaskan bahawa memberi ni dengan masuk definisi sebagai sedekah, infak kan. Saya nak juga tahulah Ustazah, dalam Al-Quran banyak disebut tentang infak ni. Kalau kita buka surah yang pertama selepas Al-Fatihah, muka surat yang pertama, lembaran yang pertama, ayat yang ketiga kan, wa aqimus salah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ayat yang surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum, itu pun disebut juga. Kemudian ada lagi ayat yang lain juga disebut, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah la yattabi'u ma anfaqu mimma wala adza, pun disebut juga. Nak menunjukkan bahawa banyaknya dalam Al-Quran disebut tentang infak ni Ustazah. Jadi di sini Allah nak menunjukkan bahawa amalan berinfak ini memang satu keajaiban yang besar, dia punya pahalanya. Jadi Ustazah, bagaimana amalan berinfak ni boleh memberi perasaan yang cukup bahagia pada orang yang mengamalkan ini Ustazah? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada soalan yang sangat baik daripada Ustazah Sharifah Masyitah, dan terima kasih juga di atas penerangan yang sangat baik. Ustazah jelaskan tentang berkenaan dengan zakat kan. Ustazah daripada pusat zakat, daripada Baitumal, sudah tentu lebih memahami. Jadi kadang-kadang kita dah dengar sekali ni tuan-tuan puan-puan, kita tak faham. Jadi kalau kita ragu-ragu sama ada kita di kalangan yang wajib mengeluarkan zakat atau tidak, maka lebih baik kita merujuk kepada mereka, sama ada pergi hubungi ataupun pergilah dekat pusat kutipan zakat di negeri masing-masing. Barulah kita tahu sebenarnya kita wajib zakat atau tidak. Saya dari sudut pengalaman Ustazah, saya ada banyak pengalaman dengan klien, dengan orang yang datang mengadu masalah rumah tangga contohnya.
Kalau dulu saya bekerja di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan sebagai Ketua Unit Runding Cara. Tapi sampai sekarang saya masih lagi dihubungi oleh ramai pihak. Keluarga bermasalah, anak bermasalah, suami isteri tak pernah tenang, ada je perkara yang berlaku yang menghalang mereka untuk bahagia dan sebagainya. Subhanallah. Biasanya kalau yang mengadu, kalau sekarang banyaknya mengadu di PM, di Facebook, di WhatsApp dan sebagainya. Alhamdulillah, setiap ujian yang Allah beri sebenarnya Allah nak bagi teguran. Kedua, setiap ujian yang Allah beri, Allah nak beri jalan keluar sebenarnya. Jalan keluar di atas kesulitan hidup yang dilalui selama ni. Tapi ramai manusia, dia tak cari jalan yang sebenar. Jadi dengan dia silap cari jalan, masalah bertambah lagi. Kalau yang datang kepada saya akan tanya beberapa soalan basic. Biasanya kita akan tanya dulu, puan, tuan, minta maaf, memang tuan-puan mengadu tentang masalah lain. Tapi saya nak tanya berapa soalan ini walaupun nampak tak ada kaitan, tapi percayalah ia mesti berkaitan. Iaitu bab rukun Islam. Ini wajib. Kita tahu iman kita tertegak dengan rukun iman. Islam pula tertegak dengan rukun Islam. Jadi ada 5 rukun Islam. Yang pertama bab syahadah. Kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang kalau nak ucap mudah, senang. Burung kakak tua pun kalau ajar boleh ucap. Maksud budak kecil pun boleh nak ucap. Tapi yang lebih berat adalah tuntutan daripada kalimah syahadah tersebut, yang mana kita mengakui bahawasanya Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Maksudnya di situ ada tuntutan apa? Mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan menyambung perjuangan Rasulullah, menghidupkan sunnah Nabi dan lain-lain. Maksudnya tuntutan syahadah itu banyak. Bukan sekadar rukun Islam pertama syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, settle. Tidak. Dan di sana juga perlu lihat ada tak tuan-puan buat perkara yang membatalkan syahadah. Ini kadang ramai orang kita tak perasan. Apa yang dia buat telah membatalkan syahadah dia. Paling kurang ada 10 perkara yang membatalkan syahadah. Biasa saya akan tanya berapa soalan, ada buat tak ni. Dia kata, Ustazah, kenapa tanya ni? Apa kaitan dengan masalah saya? Nanti dulu. Kita pergi kepada yang kedua, rukun Islam yang kedua, iaitu bab apa? Bab solat. Di sini ramai yang tak lepas. Sama ada solat tak penuh ataupun selalu solat culas, lewat, tidak berusaha untuk solat di awal waktu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bab apa? Bab puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, bab zakat. Percayalah muslimin-muslimat sekalian, pengalaman saya banyak yang tersekat bab zakat. Bila kata tuan, puan, ada keluarkan zakat tak? Adalah dalam berapa tahun yang lepas. Dah lama dah tak keluarkan zakat. Saya ada keluar zakat fitrah tu lah. Bila bulan Ramadan, bila Syawal tu kan. Zakat perniagaan, puan ada berniaga. Saya berniaga online biasa je. Berniaga online ke, tak online ke, ini yang ramai tak sedar ni. Bahkan ramai peniaga online yang terlepas pandang, Masya Allah, sebab dia rasa macam dia tak nampak. Sebab dia masuk, dia keluar, dia beli. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya tak adalah untung sangat. Perlu bayar zakat juga ke? Saya akan jawab, saya tak tahu. Kalau puan nak tahu, puan pergi Baitul Mal, pergi pusat kutipan zakat, pergi tanya. Jumlah saya sekian-sekian, keuntungan saya sekian, kerugian saya pula sekian-sekian, contohnya lah kan. Subhanallah. Jadi Masya Allah, bila saya sebut pasal zakat, kadang suami, kadang isteri, yalah, kami tak bayar zakat lah Ustazah. Subhanallah. Zakat kan banyak, pendapatan, pertanian, peternakan, nanti Ustazah kupas lebih lanjut. Jadi Masya Allah, Subhanallah, kisah benar saya banyak yang berkaitan dengan bab zakat. Ramai suami isteri, lepas dia keluar zakat, dia kata, Ustazah, solat kami jaga, puasa kami jaga, perintah Allah, bab zakat ni kami culas. Dia orang dah bayar zakat, Alhamdulillah tak lama masalah rumah tangga selesai. Masalah anak selesai. Rupanya, dia orang cari penyelesaian cara lain. Pergilah kaunseling, pergilah sana, pergilah sini. Kalau anak bermasalah tu, anak yang dogel tu kan, kalau bahasa negara kita, ramai lagi minta air tawar sana, air tawar sini. Tapi rupanya masalah sebenar adalah harta yang dia orang bawa balik ke rumah. Daripada harta yang dia orang belikan, makanan yang untuk diberi makan kepada anak-anak, kepada isteri. Rupanya daripada rezeki yang tak barakah. Sebab rezeki itu tidak dibersihkan daripada zakat. Zakat itu sendiri menyucikan harta kita. Subhanallah. Ada satu cerita yang saya ingatlah. Seorang wanita ni dia bercerita, Ustazah, masalah suami. Suami yang bermasalah yang sangat dahsyat. Sangat teruk, macam-macam lah cerita dia.
Sedih begini-begini, dia cerita panjang. Satu hari saya dengar cerita pasal ustazah berkenaan dengan zakat. Kemudian barulah saya terfikir, suami saya tak keluarkan zakat, saya pun tak keluarkan zakat. Saya pujuk suami saya keluarkan zakat, dia tak nak. Jadi saya ambil senyap-senyap. Macam itulah cerita dia. Saya ambil senyap-senyap daripada simpanan, daripada harta suami, kemudian saya bayar zakat. Sebab saya dah pujuk suami, suami tak nak. Dan saya juga keluarkan zakat. Dia kata, alhamdulillah ustazah, selepas itu satu persatu masalah selesai. Yang mana saya dah ikhtiar macam-macam cara dah, bab nak kembalikan suami, kasih sayang dan sebagainya, tapi rupanya ia berpunca daripada zakat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kembali kepada soalan ustazah bagi tadi, ustazah, iaitu bagaimana nak rasa bahagia dengan memberi. Masya Allah. Ustazah, kalau saya berilah kepada ustazah hadiah telefon ni kan, ustazah seronok tak? Seronok dapat telefon. Ustazah dah ada telefon belum? Ada. Ada. Tapi dapat yang kedua tetap seronok juga. Seronok. Mestilah orang yang menerima memang seronok. Suka je dia. Tapi saya tak ada nak bagi sungguh-sungguh. Ustazah ya acah-acah ya. Saya pun ada satu ni je telefon. Tapi subhanallah, biasanya kan kita bila kita memberi, kita akan tengok wajah orang menerima tu gembira. Betul kan? Dia punya seronok tu, Masya Allah, terima kasih banyak. Masya Allah. Dan yang sepatutnya, yang lebih gembira siapa? Kitalah yang memberi ni. Sebab kita tengok, kita tak menggembirakan hati seseorang, dan kita akan rasa kegembiraan itu balik kepada diri kita semula. Masya Allah. Kerana apa? Okey, sebab mungkin saya beri kepada Ustazah Syarifah Masyitah telefon satu. Tapi kemungkinan besar subhanallah, Allah akan menggantikan kepada saya bukan sekadar telefon, bahkan tak tahu apa yang Allah akan gantikan. Saya pernah sekali tu kan satu ceramah. Kemudian pihak penganjur ni dia minta lah, dia kata ustazah nanti hujung nanti untuk ceramah ustazah bagi tahulah ataupun tengah-tengah kita nak edarkan tabung untuk infak kan. Dia minta lah buat bagi tahu buat pengumuman untuk melancarkan tabung sedekah, tabung derma. Kemudian masa tu saya sebut begini, sebelum dilancarkan tu saya kata, para muslimin-muslimah bersedekah, kita bacalah kitab tentang sedekah, hadis tentang sedekah. Kemudian saya tersebut, Allah bagi ilham kan, saya sebut kepada muslimat sekalian yang mungkin ada pakai golang, pakai gelang emas, rantai emas, cincin emas. Saya kata, yakinlah kalaulah hari ini kita beri infak di jalan Allah, seutas gelang emas, saya katakan, contohnya seutas gelang emas ataupun rantai emas, Allah akan menggantikan dengan bergunung-gunung gelang emas. Berbukit, bergunung gelang emas, rantai emas, saya tak tahu. Sebab Allah dah janji akan digandakan berlipat-lipat kali ganda. Allahu Akbar. Dah habis ceramah tu kan, kemudian pihak penganjur ada hubungi saya. Saya dah balik dah. Ustazah, ada betul yang sedekah gelang emas, ada sedekah apa lagi tapi barang emas. Saya kata subhanallah, saya tak adalah berniat sungguh kok balik bergaduh dengan suami, tak tahulah kan. Maksud bukanlah saya pujuk sungguh, cuma saya bagi perumpamaan. Tapi rupanya ada yang tersentuh. Ada yang tersentuh dan dia bayangkan, kalau dia beri satu gelang emas ni, dia bayangkan nanti dapat segunung gelang emas. Saya tak sebut di dunia. Saya kata bayangkan di akhirat mungkin digantikan dengan segunung gelang emas. Allahu Akbar. Maksudnya yang saya nak sampaikan, wanita ini dia dah rasa bahagia dengan gambaran ganjaran yang Allah berikan sampai dia sanggup beri gelang emas. Saya tengok gelang ke rantai. Tapi selepas itu pihak penganjur kata, kami dah pergi buat dah timbang. Ustazah, nilai emas yang diberikan tu harganya lebih kurang dalam 5,000, 6,000 macam itulah. Allahu Akbar. Sebab itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan memberi tanpa rasa cinta kepada barang ataupun harta, tetapi dia memberi kerana cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, hadis ini masyhur, semua orang tahu, tapi saya nak beri kaitan supaya kita bahagia ketika memberi dengan hadis ini, kaitan dia. Nabi bersabda, iza mata bani Adam. Ini hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah. Nabi bersabda, iza mata bani Adam, bila mati anak Adam, in qata'u amalu illa min salat, illa min salas.
Apabila mati anak Adam, akan terputus segala pahala amalannya kecuali 3 kan. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga, wa waladun salih ayad'ulah. Kita pergi yang pertama. Maksudnya bila mati, pahala yang lain semua terputus kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Subhanallah. Saya nak tanya Ustazah Sharifah Masyita. Ustazah kerja ni ada pencen tak? Pencen tak ada. Tak ada pencen. Ustazah kalau dah berhenti kerja nanti, Ustazah ada apa? Ada simpanan ke? Dapat duit apa-apa ke? Ada simpanan. Ada KWSP? KWSP. Okey, KWSP tu ambil sekaligus ke ataupun dibagi beransur-ansur? Itu pilihan. Oh, itu pilihan lah kan? Okey, subhanallah. Maksudnya akan ada suatu masa nanti Ustazah dah habis dah kerja tapi tetap dapat duit. Betul? Dah habis kerja tapi dapat duit setiap bulan ataupun dapat duit sekaligus. Subhanallah. Jadi kalau saya cemburulah kepada Ustazah Masyita. Sebab apa? Nanti sampai dah satu masa tak kerja dah, tak pergi dah office hour ni, tapi duit dapat. Berbanding saya, sebab saya bukan kerja sendiri. Kalau saya tak kerja tak dapatlah gaji tu. Jadi kalau saya bekerja baru saya dapat. Jadi golongan contoh orang sebut pencen ni, pencen dunia ni. Saya pasti ramai yang mendengar sekarang ni contoh orang pencen cikgu, pencen kerja kerajaan lah. Memang seronok. Sebab apa? Dia dah berhenti kerja dah. Umur 56, 58, 60 dah pencen tapi duit masuk tiap bulan. Ini kita panggil pencen hidup. Ibarat pencen hidup lah Ustazah. Tetapi pencen yang paling gembira iaitu pencen kubur. Dalam kubur tak buat dah amalan. Dah tak ada semayang, dah tak ada sedekah, dah tak ada puasa, dah tak ada zikir. Duduk relax dalam kubur. Tetapi pahala masuk, tak berhenti. Pahala masuk. Ini namanya pencen kubur. Subhanallah. Sebab itu orang yang kaya yang sebenar adalah kaya di alam barzah, bukan kaya di dunia. Iaitu mereka yang telah mengirimkan hartanya awal-awal untuk dinikmati di alam kubur. Dan orang yang miskin sebenar adalah miskin di alam barzah ataupun di mahsyar. Dia ada duit banyak di dunia, dia duk simpan dalam 5 akaun. Semua bank dia ada. Dalam Maybank ada, CIMB ada, dalam tabung haji ada, ASB ada, banyak akaun ni. Tapi setelah dia mati, akaun tu terus dibekukan, akan jadi hak milik waris kan. Yang kekal adalah akaun mana? Iaitu akaun kubur. Sebab itu saya suka bagi tahu kepada kalau saya ceramah dalam bab sedekah, saya suka bagi tahu begini. Kalau kita dapat rezeki apa pun, dapat gaji contohnya, ataupun kita orang berniaga, kita kena bincang dengan suami isteri ni kan. Bila dapat duit kita akan kata, bang, duit ni nak simpan mana? Ya bang, duit ni kita simpan dalam tabung haji sikit. Okey, kita simpan dalam akaun ni. Satu lagi bang, akaun kubur bang, kena simpan. Suami tanya, akaun kubur? Ada ke akaun kubur? Dah boleh buka ke sekarang? Akaun kubur bang, wajib kita masukkan bang. Esok bila mati, akaun tu yang boleh buka. Akaun yang lain ni tak boleh buka. Subhanallah. Bayangkan ya, kalau kita mati kan, boleh tak kita pesan pada anak-anak kita, nanti esok mak dah mati, mak dah meninggal, kau buka akaun Maybank tu ada 50,000 tu. Nanti pasang akaun. Sebab panas dalam kubur tu, sempitnya. Lepas tu pasang lampu, renovate sikit biar besar sikit kubur mak tu dalam tu. Nak bagi terang, lepas tu pasang minyak wangi sebab tanah ni berbau hanyut. Agak-agak boleh tak Ustazah? Tak boleh. Memang tak boleh lah. Tapi dengan kita membuka akaun kubur, iaitu akaun sedekah, kubur kita boleh jadi lapang seluas mata memandang. Ini memang disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, panjang hadis itu, tapi ada di satu bahagian hadis Nabi sebut, lalu kubur melapangkan seluas mata memandang. Rumah orang kaya di dunia ni, paling kaya di dunia pun tak ada, bila tengok tak nampak dinding, mesti nampak dinding. Tetapi kita tak boleh bayangkan, kubur ini bagi setengah orang boleh jadi seluas mata memandang, seluas-luasnya, lebih besar daripada rumah kita di dunia. Kubur kita di alam barzah boleh lebih wangi daripada rumah kita di dunia, haruman daripada syurga. Yang Nabi sebut, sesungguhnya barzah itu adalah salah satu gerbang pintu syurga ataupun jurang api neraka. Dah bau, dah dapat nikmat-nikmat daripada syurga, wangi syurga tu dah berbau. Subhanallah. Dan kubur kita boleh jadi bercahaya terang walaupun dalam keadaan
sudah pun terhalang daripada cahaya matahari dan sebagainya, antaranya adalah sumber daripada sedekah yang kita berikan, zakat yang kita berikan, sebab itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu para muslimin muslimat sekalian, sudah tentu kita akan sangat bahagia dengan memberi, bahagia di dunia, lebih lagi kita akan bahagia di alam sana, alam barzah, di mahsyar. InsyaAllah kita sama-sama akan masuk satu pintu yang mana Nabi sebut ada pintu yang namanya babus sedekah, pintu sedekah. Orang yang banyak bersedekah di dunia akan dipanggil masuk melalui pintu sedekah. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, sekadar itu bagi menjawab panjang tu, minta maaf ya Ustazah. Jadi saya nak tanya Ustazah juga. Ini khusus kepada para muslimat wanita. Orang perempuan memang suka omeh lah. Orang Nogori panggil omeh kan, suka emas. Kalau suami beri emas tu kan, gelang tu, mungkin sebulan lah dia gembira tu, dia tak ada marah-marah sebulan. Kalau beri rantai lagi lama lah dia bertahan tu. Dia punya happy, nak marah tengok gelang, nak marah tengok rantai. Memang seronok kalau dapat emas ni. Lagi-lagi kalau itu adalah hadiah, bukan duit kita sendiri kan. Masya Allah. Jadi macam mana ni, bab emas ni Ustazah boleh tak kupas khusus panjang sikit, supaya kita bimbang takut kita dihumban ke neraka Allah, na'udzubillah. Sebab emas yang kita pakai, yang kita bahagia di dunia, tapi rupanya ia adalah jalan untuk kesengsaraan, kecelakaan di akhirat. Ustazah terangkan bab zakat emas. Contoh kadang orang tanya, Ustaz saya pakai sebab saya tak simpan emas, saya pakai. Saya tanya berapa pakai tu? Saya pakai 5 Ustazah, sebab kalau simpan kena ni, jadi saya pakai 5. Rantai pinduk pakailah juga tu kan. Kalau cerita apa ni, tak apa, tak payah sebut cerita tu. Ustazah sila kupas, silakan. Alhamdulillah. Baik, tentang zakat emas ni, kita kena tahu dulu emas apa yang perlu dizakatkan. Okey? Dalam zakat emas ni ada 2 konsep lah, ada 2 kaedah lah untuk penyiraan emas. Okey, yang saya terangkan satu-satu. Sebelum tu saya jelaskan juga dulu dalil yang mana diwajibkan zakat emas ni. Kita boleh tengok pada surah At-Taubah ayat 34. Dan ingatlah, bagi mereka yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakan ke jalan Allah, maka khabarkan kepada mereka azab siksa yang tidak terperi. Allah beri peringatan dekat kita dulu. Sebab emas ni merupakan harta. Setiap apa yang kita ada dekat dunia ni, bukan emas sajalah, walaupun seposen. Allah tanya tu, seposen tu gimana, daripada mana dapat, ke mana diinfakkan. Baik, kemudian disandarkan lagi dengan hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti emas itu akan bertukar menjadi kepingan-kepingan api neraka yang akan disetrika, yang akan ditampal dekat dahi, belakang dan juga dada, pada mereka yang mempunyai emas lah, yang tak mengeluarkan zakat. Okey, selama satu hari yang lamanya selama 50,000 tahun lamanya. 50,000 tahun lamanya Ustazah. Sehingga selesai hutangnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak menunaikan zakat ni orang yang berhutang dengan Allah. Kalau hutang dengan manusia Ustazah, kita dah wajib bayar kan. Orang yang bagi kita hutang tu pun kejar kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita tempoh masa yang begitu lama sekali. Kita abaikan. Tapi bila dekat akhirat besok, dah tak ada dakwa-dakwi lagi dah Ustazah. Subhanallah. Tadi Ustazah sebut berapa lama tempoh? 50,000 tahun lamanya. 50,000 tahun lama diazab ataupun diazab dengan emas tersebut. Dengan emas tersebut. Kerana hutang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Berat sangat tu, masya-Allah. Okey, kemudian kita tengoklah macam mana nak kira zakat ni. Pertama saya boleh tengok pada skrin. Kita ada buat paparan macam mana nak kira untuk zakat emas. Okey, kita tengok yang pertama, emas yang disimpan. Emas yang disimpan dalam tempoh setahun. Okey, kena tahu dulu, emas yang simpan ni emas apa? Biasanya gold bar. Kan sekarang ni orang nak apa Ustazah, kalau ada duit gaji ke duit apa-apalah, dia akan beli emas lah untuk simpanan masa depan kan. Kita biasanya akan bersedia Ustazah untuk masa depan. Walaupun sebenarnya 7 minit lepas ni pun kita tak tahu kita hidup ke mati kan. Tapi kita ni punya perancangan terhadap dunia kita, Masya Allah. Sebab tu dengan harta ni kita pun kena ada perancangan dekat akhirat besok macam mana. Setiap harta kita tetap akan dihisap.
Baik, contohnya emas simpan ni adalah gold bar, jongkong emas, shilling emas, dinar, emas pusaka yang tak pernah pakai langsung. Ada pada tangan kita. Pada tangan tu maksudnya milik kita lah, kita simpan. Kita tak pakai. Walaupun sekali dalam setahun kita tak pernah pakai. Dia kira emas simpan. Okey, barang bersalut emas. Ni kalau terlalu kaya lah Ustazah. Pinggan mangkuk ada salut emas, kan? Sudu garfu salut emas, kursi salut emas ke, kan? Itu antara emas-emas yang simpan lah. Okey, dalam tempoh setahun. Okey, apa dia kadar dia punya nisab dia? 85 gram. Okey, macam mana nak kira? Okey, kalau ada lebih daripada 85 gram, contoh saya bagi contoh Makcik Kiah lah sekarang famous ni Ustazah, Makcik Kiah. Makcik Kiah ada 90 gram. 90 gram emas. Jadi dia dah kena wajib zakat lah sebab dia dah lebih daripada 85 gram. Okey, sama ada setara atau lebih daripada 85 gram kena zakat untuk emas simpan ni tadi. Jadi 90 gram ni tolak dengan 85 gram. Silap, minta maaf 90 gram ni didarabkan dengan nilai emas semasa. Nilai emas semasa. Contohnya Makcik Kiah nak zakatkan emas dia bulan 5 ni lah. Jadi berapa nilai emas masa tu Ustazah? Contoh yang saya bagi ni ada RM180 lah. RM180 1 gram. Tapi dia ada 90 gram. Contohnya 90 gram. Jadi 90 gram tu didarabkan dengan 180. Dapatlah jumlah 16,200. Kemudian didarabkan pula dengan 2.5%. 2.5%. Okey. Jadi zakatnya adalah RM405. RM405 setahun. Okey. Setahun dia menyimpan emas Ustazah. Itu kaedah untuk kira zakat emas. Emas simpan. Kemudian emas yang dipakai, emas perhiasan. Yang ini emas perhiasan ni lah yang biasa orang terlepas pandang Ustazah. Sebab kadang-kadang kita dapat hadiah dari suami dapat emas, kan? Kadang-kadang sekarang ni orang guna kaedah main kutu pula. Nak dapat emas ni, tak mampu nak beli 2-3 ribu Ustazah, main kutu Ustazah, kan? Main kutu. Sebab kita memang perempuan memang tak boleh berpisah lah dengan perhiasan ni. Kita memang sukakan perhiasan. Okay? Jadi emas yang kita dah ada ni tak semestinya semua yang kita pakai tu baru dikira tak perlu kena bayar. Sebenarnya ikut hukumnya Ustazah, memang emas perhiasan tu tak perlu dizakatkan. Tetapi sekiranya melebihi uruf. Uruf ni apa? Nilai kebiasaan pemakaian emas masyarakat setempat. Okey, kalau di Negeri Sembilan, Jawatan Kuasa Fatwa menetapkan kadar uruf pemakaian emas bagi seseorang perempuan, individu tu adalah 200 gram sahaja. Okey, 200 gram ni tak semestinya semualah dia pakai. Kalau ada cincin 10 cincin pakai. Tak Ustazah. Maknanya dalam setahun tu mungkin hari ni dia pakai cincin warna warna yang bentuk lain sikit lah. Yang esoknya pakai cincin yang lain. Kaya sangat kan Ustazah kan? Jadi banyak cincin. Gelang pun macam tu kan. Ada gelang yang jenis cincin, yang jenis licin dia punya emas. Ada yang ada bercorak-corak kan. Macam-macam sekarang. Ukir-ukir nama pun ada. Okey. Jadi dalam tempoh setahun tu bertukar-tukar lah. Dia punya emas, pemakaian emas dia. Ada rantai. Okey. Walaupun sekali dia pakai dalam setahun dikira emas pakai. Okey, cara nak kira ni beza sikit dengan emas yang simpan. Okey, saya bagi contohnya emas yang kalau pakai ni biasanya memang perempuan lah. Haram bagi lelaki untuk pakai emas. Okey, contohnya dia ada emas, contohnya Aminah ada emas 250 gram. Okey, 250 gram. 250 gram ni ditolak dengan kadar uruf 200 gram. Sebenarnya lebihan emas, okey, lebihan emas yang dia ada, emas perhiasan tu yang dikenakan zakat. Contoh 250 gram tolak dengan 200 gram, ada baki 50 gram. 50 gram tu Ustazah yang kena. 50 gram lebihan. Okey, 50 gram tu didarabkan pula dengan nilai emas semasa. Kemudian didarab dengan 2.5%. Itulah kadar zakat dia. Kalau contoh yang saya bagi di skrin adalah zakat yang kena untuk emas perhiasan tu adalah RM225. RM225 setahun. Okey, jadi ada beza sikit lah antara emas yang simpan dengan emas yang pakai. Ustazah boleh tanya? Ya. Okey, contoh ibu ni ataupun bapa ni dia beli barang emas tu untuk isteri, untuk anak-anak. Biasalah ibu bapa belikan kalau ada anak perempuan 5 orang, dia belilah rantai, gelang,
sumbang. Adakah diwajibkan si bapa ni membayar zakat semua, maksudnya campur semua? Ataupun dia pergi kepada atas satu orang tu? Contohnya kalau anak tu pakai, kalau kira seorang dia tak sampai 200. Tak sampai 200. Tapi sekarang ni bila gabung-gabung semua lebihlah 200. Lebih 200. Campur isteri, campur anak-anak dia semua. Jadi macam mana tu? Adakah gabung semua ataupun kalau kira seorang, oh tak payah lagi zakat sebab tak sampai 200 gram? Okay. Kalau saya ikutnya memang kena campur lah. Campur semualah. Maksudnya untuk satu rumah kena campur. Apa emas ada dalam rumah tu? Sebab kalau bagi anak tu harta dia, dia adalah tanggungjawab kepada waris lah. Maksudnya dia tak mampu tapi lagi. Tapi anak tu dia pakai tak lebih 200 kalau atas 200. Satu anak. Dia tak, memanglah bapa ni dia bagi hadiah lah, dia kira macam belikan untuk anak. Jadi setiap anak pakai ni tak sampai 200. Tak sampai 200. Jadi tapi bila gabung semua anak-anak campur isteri apa yang ada dalam rumah tu lebihlah 200. Jadi adakah kena zakat itu tak wajib sebab dikira asing ataupun wajib kena gabungkan? Macam mana? Ada pandangannya begitulah. Ada yang maknanya untuk zakat isteri tu dikira yang isteri punya milik lah. Tapi kalau anak tu tak mencukupi, tidak terkenalah zakat. Tapi kalau ada juga yang mengatakan digabungkan juga dikenakan zakat. Maksudnya kena gabung lah. Maksudnya ayah ni setiap tahun, ketua keluarga terutamanya setiap tahun kena kira. Maksudnya betul. Campur semua setiap tahun kena bayar berapa. Okey. Baik. Maksudnya setiap emas yang kita beli tu kita kena tahulah berapa gram. Sebab tu Ustazah, bila beli emas dia kan ada resit dia bagi kan. Jadi itu kita kena simpan lah. Kita kena simpan untuk rekod kita. Okey. Itu saja untuk cara mengira emas secara umumnya lah Ustazah. Mungkin kita boleh terangkan lebih lanjut lagi dalam perbincangan yang lain Ustazah. Okey. Okey, seterusnya Ustazah, saya nak bertanya lah Ustazah. Bila Ustazah banyak cerita kan pasal banyaknya Allah bagi pada orang yang suka berinfak ni, dermawan ni kan, dengan rasanya bahagia. Kebahagiaan tu bukan di dunia saja, tapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat kan. Jadi Ustazah, siapakah role model yang Ustazah rasa boleh menjadi pembakar semangat pada kita ni semua Ustazah untuk sentiasa berinfak dalam keadaan susah ataupun senang? Boleh tak Ustazah bagi tahu? Okey, subhanallah, alhamdulillah. InsyaAllah saya akan kongsi dua kisah. Yang pertama, ada satu kisah daripada Abdullah bin Ja'far. Beliau dalam satu perjalanan, dalam musafir tersebut, dia melalui satu kebun. Kemudian dia nampak kebun tu depan, dia berehat di hadapan kebun tersebut. Dia berhenti rehat. Ketika dia berhenti rehat, dia nampak ada lelaki penjaga kebun, hamba sahaya berkulit hitam yang sedang menjaga sebuah kebun. Boleh kita nampaklah penjaga kebun kan. Kemudian tak lama dia nampak tuan kebun. Dia jangkakan itu mungkin tuan kebun lah, ataupun ada seseorang yang mengantarkan 3 keping roti kepada lelaki penjaga kebun, hamba saya berkulit hitam tersebut. Bagi 3 keping roti. Setelah diberi, tak lama selepas itu dia nampak ada anjing yang seolahnya sedang kelaparan melintasi kebun di depan pemuda tersebut, menjelek-jelekkan lidah, maksudnya dia lapar lah. Kemudian pemuda yang jaga kebun tu dia berikan kepada anjing tu kepingan roti yang pertama. Setelah dah beri yang pertama, dia beri pula, anjing tu tak kenyang lagi, minta lagi. Dia beri yang kedua. Lepas tu minta lagi, dia beri habis 3 keping roti tersebut. Setelah selesai, anjing tu pun berlalu. Kemudian Abdullah bin Ja'far pun pergilah bertanya kepada lelaki tersebut. Wahai pemuda, apakah upah yang kamu diberikan dengan jaga kebun yang besar ni kan, yang luas ni? Lalu dia kata, upah aku adalah 3 keping roti yang diberikan kepada aku setiap hari. Itulah dia. Maksudnya lelaki ni memang miskin, tak ada harta, tak ada apa-apa. Dan itulah sumber rizki dia ataupun sumber dia makan, iaitu 3 keping roti tersebut yang diberikan upah dia setiap hari untuk dia jaga kebun tersebut. Lalu setelah Abdullah bin Ja'far mendengar penjelasan, dia pun tanya,
Habis tu kenapa kamu berikan 3 keping tersebut kepada anjing yang tadi yang lalu tu? Lalu dia berkata, aku tidak pernah melihat anjing tersebut dan mungkin dia daripada perjalanan yang jauh dan jelas pada anjing tersebut sedang kelaparan dan hari ini aku telah menukarkan rizkiku kepada sedekah. Dia kata, aku telah menukarkan pendapatanku hari ini untuk aku nikmatinya di akhirat kelak. Allahu Akbar, sangat jauh. Maksudnya apa yang Allah beri hari ini, dia nak jadi kekal. Kalau dia makan habis macam itulah. Tapi untuk benda tu berkekalan, dialah jadikan ia satu sedekah. Subhanallah. Bab sedekah kepada binatang ni, kalau kita rujuk hadis Nabi yang panjang tentang bab hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan sedekah seorang hamba, sedekah seorang lelaki, ada kata wanita kepada anjing yang kehausan tu, yang isi air dalam dalam kasut bagi anjing yang sedang kehausan tersebut. Itu daripada riwayat yang sahih ya. Tapi di hujungnya cerita tu panjang. Hujungnya subhanallah sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah memberi sedekah, memberi apa-apa makan minum kepada binatang pun kita dapat pahala? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi sedekah kepada sesuatu yang hidup, asalkan hidup, semuanya diberikan ganjaran. Maksudnya ini menjawab persoalan ada orang tanya, kalau bagi sedekah kepada orang kafir, ustazah, non-muslim, sama ke pahala dengan orang muslim? Manusia lebih lagi, bahkan bagi sedekah pada binatang pun dapat pahala. Bagi sedekah air kepada tumbuhan, apa-apa yang bernyawa lah, subhanallah. Maka kepada manusia sama ada yang muslim ke non-muslim ke, semua dikira pahala yang besar. Masya Allah. Saya nak kembali cerita kepada pasal pemuda jaga kebun tadi tu. Lalu Abdullah bin Ja'far pun sebut, aku digelarkan oleh manusia seorang lelaki yang pemurah. Orang memuji-muji kemurahan dan kedermawananku. Tetapi hari ini aku bertemu dengan orang yang jauh lebih pemurah daripadaku. Jauh lebih pemurah. Sebab Abdullah bin Ja'far ni memberi dalam keadaan dia ada harta, kekayaan. Tetapi lelaki pemuda tersebut, dia tidak ada apa-apa. Dan dia memberi semuanya apa yang dia ada. Lalu apa yang dibuat Abdullah bin Ja'far? Memerdekakan, dia hamba. Lalu dia memerdekakan lelaki tersebut. Kemudian yang kedua, dia beli kebun tersebut lalu hadiahkan kepada lelaki tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Daripada seorang hamba tak memiliki apa-apa, pertama dia dimerdekakan. Yang kedua, daripada dia jadi hamba yang menjaga kebun, dia jadi tuan kepada kebun tersebut. Itu ganjaran yang Allah berikan kepada dia di dunia. Mestilah lebih lagi ganjaran yang Allah akan berikan di akhirat. Sebab itu kalau orang hari ni ada himpun, kita dengar ceramah motivasi, perkongsian yang hebat-hebat kan. Orang kata magic lah, sebenarnya hidup ini bukan magic, tapi rahmat Allah. Kalau kita sebut, magic lah sedekah 10 dapat 100. Magic sedekah ni. Perkataan yang lebih sesuai adalah rahmatnya daripada sedekah. Sebab yang ada adalah rahmat Allah. Kalau kita dengar ceritakan Ustazah Sharifah Masyitah, kalau kita dengar cerita orang kongsi tentang kehebatan dia bersedekah, kemudian digandakan dengan sekian. Kalau kita dengar, wow hebatnya, dikumpulkan segala kehebatan-kehebatan tu, takkan mampu digambarkan bagaimana hebatnya yang Allah akan ganjarkan di akhirat kelak. Subhanallah. Saya nak cerita kisah yang kedua. Tiba-tiba banyak kisah ni Ustazah. Tak apa, boleh ya? Masa lebih sikit boleh. Ini kisah daripada saya dengar daripada satu ceramah. Ada seorang guru ni, syekh ni. Dia, kisah benar lah. Seorang guru syekh ni, dia mengajak anak muridnya satu hari ajak pergi makan. Ajak pergi makan dekat rumah. Lalu guru ni menjamu dengan makanan yang sedap-sedap kepada anak-anak murid ni. keluar makanan sedap. Dah habis makanan sedap, orang kata apa ni, pencuci mulut pula. Sampailah anak murid ni memuji gurunya. Wahai syekh, wahai guru, kamu sangat ihtiram tetamu, padahal kami ni anak murid kamu je. Kamu telah menghidangkan kami makanan yang sedap, ya Allah. Anak murid pun doa-doakanlah. Lalu guru ni, sebab guru ni memang ada harta lah, ada makanan yang banyak lah, ada kemampuan untuk jamu tetamu dengan makanan yang sedap-sedap. Lalu guru ni pun jawab, kalau engkau rasa aku telah menjamumu dengan sebaiknya, kalaulah engkau jumpa adikku, maka dia jauh lebih hebat daripadaku. Kalau engkau rasa hidangan ini sangat hebat, percayalah adikku jauh lebih hebat dalam memuliakan tetamu, dalam memberikan sedekah, memberi makan ni, gembira ni. Lalu anak murid ni rasa macam excited lah kan. Lalu guru ni kata, mari kita pergi ke rumah adikku pula.
Kemudian mereka pun ikutlah guru dia pergi ke rumah adik. Sampai ke rumah adik guru ni, rumah buruk, rumah usang, rumah macam, tak macam rumah guru tadilah. Maksudnya rumah biasa je, rumah orang susah, tak ada apa-apa. Kemudian dihidangkan pula air mungkin air paling murah kalau kita kurang-kurang air TO kosong lah, air TO. Okey, lepas tu keluarlah makanan yang paling rendah nilai. Kalau kita mungkin biskut kering lah. Hidang. Kemudian dikeluarkan. Anak murid ni saling berpandangan. Sebab tadi ni guru dia kata adik dia lagi hebat lagi hidangannya. Kemudian anak murid bertanya, wahai guru, apakah yang kamu nak sampaikan kepada kami? Lalu guru ni pun beritahu, sebenarnya guru ni nak beri ilmu kepada anak murid ni. Ketahuilah bahawasanya adikku inilah yang ada di dapurnya. Makanan ni lah, ini saja ada di dapur, dah tak ada lain. Dan dia keluarkan semuanya untuk diberikan hadiah ataupun sedekah, untuk diberikan makanan kepada tetamu. Tetapi aku masih ada banyak lagi simpanan. Di dapurku ada lagi. Bukan aku belum keluarkan semua. Maka orang yang seperti inilah yang sangat mulia. Dia bukan memberi kerana dia ada, tetapi dia memberi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Masya Allah. Kisah yang terakhir ya. Boleh ya, satu kisah lagi. Mungkin ni soalan terakhir kot. Kan Ustazah? Ada lagi satu? Okey. Subhanallah, kisah yang terakhir simple je, sekejap je ya. Tapi bahagia ni, tadi memberi ketika tidak ada. Tapi ini bagi golongan yang betul, jutawan dunia akhirat. Glamour kisah ni kan, kisah Sayyidina Uthman bin Affan. Allahu Akbar. Kan Rasulullah bersabda, ketika itu di Madinah berlaku kemarau. Kemudian umat Islam bergantung kepada satu telaga. Telaga dimiliki oleh orang Yahudi. Subhanallah. Jadi setiap kali nak ambil air kena bayar orang Yahudi pemiliknya. Lalu Nabi SAW bersabda, barang siapa di kalangan kamu wahai para sahabatku yang membeli dan membebaskan telaga tersebut, maka dijamin baginya syurga Allah. Allahu Akbar. Rasulullah menjamin syurga bagi orang yang melakukan sedekah. Subhanallah. Di sini. Kemudian bila Sayyidina Uthman dengar, Sayyidina Uthman pun terus bersegera pergi jumpa orang Yahudi tersebut. Lalu minta untuk beli dengan jumlah apa pun. Maksudnya Sayyidina Uthman kata, kamu jual berapa pun aku sanggup untuk membayarnya. Sebab Nabi gambaran dijamin syurga ni. Subhanallah. Lalu orang Yahudi ni kata, aku tak akan jual. Lalu bijak Sayyidina Uthman kata, kalau begitu, jualkan aku sebahagian saja. Jadi kita kongsi milik. Jadi kita share partner tentang telaga ni. Orang Yahudi ni fikir kalau share partner dengan Sayyidina Uthman, sudah tentu telaga ni akan jadi tumpuan lebih lagi kepada orang Islam. Sebab share partner, perkongsian milik dengan Sayyidina Uthman, sudah tentu boleh menarik ramai lagi orang Islam untuk datang. Kemudian bijak, akhirnya dia kongsilah share partner. Bijaknya Sayyidina Uthman pun kata, okey, di hari aku maka datanglah secara percuma. Maksudnya kalau kamu datang ambil air di hari pemilikan, dia gili hari-hari lah. Pada hari Isnin contohnya pemilikan pada orang Yahudi. Hari Selasa Sayyidina Uthman, dia gili-gili macam tu lah. Akhirnya apa yang berlaku? Orang Islam akan datang pada hari yang dimiliki giliran Sayyidina Uthman saja. Bila hari Yahudi tak ada orang datang. Akhirnya orang Yahudi ini menjualkan pemilikan penuh kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Dan kita tahu hasil daripada telaga tersebut masih ada sampai hari ini. Dan telaga tersebut telah pun memberikan aliran air daripada telaga tersebut, telah membangunkan banyak kebun-kebun di sekitar Madinah. Dan kita tahu ada akaun bank yang dibina atas nama Sayyidina Uthman bin Affan sampai hari ini. Dan ada hotel yang dibina atas nama Sayyidina Uthman bin Affan. Dan ada banyak lagi binaan-binaan di Madinah tersebut adalah hasil daripada telaga yang telah diinfakkan, diwakafkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman telah meninggal 1000 tahun yang lepas, tetapi hartanya masih kekal sampai hari ini. Kita tak boleh bayangkan betapa banyaknya harta Sayyidina Uthman bin Affan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itulah dia, masya-Allah. Soalan kepada Ustazah pula, masya-Allah. Okey, ini soalan yang terakhir Ustazah ya, saya kira. Soalan terakhir buat Ustazah. Okay, ini contoh. Jika seseorang mempunyai wang sebanyak 80,000 dah disimpan dalam akaun banknya, tetapi wang tersebut sentiasa digunakan untuk keperluan sepanjang setahun, perlukah dizakatkan wang simpanan tersebut? Tapi saya rasa Ustazah ada soalan yang lagi penting.
Itu pun penting. Orang tanya zakat simpanan duit ni, kena tak keluarkan? Soalan tentang nak beri zakat kepada ahli keluarga. Biasa orang tanya pada saya, boleh tak anak bagi zakat kepada mak ayah? Boleh tak mak ayah bagi zakat kepada anak? Lepas tu biasanya juga orang tanya, boleh tak bagi zakat kepada adik-beradik yang susah? Adik-beradik boleh tak bagi zakat kepada adik-beradik? Lepas tu soalan yang lagi famous, Ustazah, boleh tak seorang isteri bagi zakat kepada suami? Suami kan orang paling dekat, dikira zakat tak sebab suami dia susah? Sila Ustazah. Masya Allah. Oh, banyak soalan Ustazah tu. Okey, saya jawab satu persatulah secara umumnya. Okey, untuk soalan yang pertama tadi Ustazah tanya pasal 80,000 kan? Ini saya rasa ramai dah dapat makluman tentang zakat wang simpanan ni. Okey, secara umumnya pertama kita kena tengok dulu sumber wang tu yang dapat 80,000 tu dari sumber yang mana, maksudnya yang halal ke yang haram ke. Sebab yang haram tu memang tidak boleh dizakatkan lah. Sebab ada juga berlaku Ustazah, datang pusat zakat, dapat duit tu sebab beli nombor ekor, kan? Kita tak terimalah duit macam tu. So maksud contoh ni saya bagi ni, mungkin 80,000 ni dapat daripada pusaka lah, atau hibah ke macam tu. Jadi duit ni disimpan. Untuk zakat wang simpanan ni dia ada dua kaedah. Pertama, yang akaun tetap, maknanya masuk je duit, tak ada keluar masuk dah. Tapi kalau untuk yang soalan macam saya tanya tadi ni, dia ada gunakan, maknanya ada keluar masuk duit lah daripada 80,000 tu. Okey, kalau di Negeri Sembilan ni, pertama duit 80,000 tu perlu dibelanjakan dalam tempoh setahun. Tempoh setahun. Maknanya dia dapat duit tu belum diwajibkan lagi untuk dia bayar. Kecuali duit 80,000 tu memang ada kat dia setahun. Okey, jadi kena tengok pada akaun tu bila duit tu masuk. Contoh yang saya bagi pada paparan skrin, bulan 1 dia dapat 80,000. Kemudian sehinggalah bulan 12 dia belanjakan. Dan kalau di Negeri Sembilan, kita tengok pada baki terendah. Baki terendah dalam akaun dalam setahun. Okey, contoh daripada 80,000 dah belanja keluar masuk duit, adalah baki 65,000. Jadi 65,000 tu dah melebihi kadar nisab lah. Kalau di Negeri Sembilan, penetapan kadar nisab kita adalah RM14,784.14. Maknanya lebih daripada 14,000 dah tu, dalam 65,000 kan. Jadi 65,000 tu didarabkan dengan 2.5%. Maka zakatnya adalah RM1,625 setahun. Sama ada dia boleh keluarkan duit daripada yang akaun semasa ni, ataupun kalau ada duit lain, boleh guna duit lain lah. Maknanya ini adalah contoh wang simpanan yang keluar masuk lah untuk satu akaun. Okey, untuk soalan yang seterusnya, Ustazah tanya tadi, lebih penting lagi tentang bagi agih sendiri ni lah. Okey, pertama yang kita kena tengok adalah memberi zakat kepada ahli keluarga ni, kedudukan orang yang kita beri tu. Contohnya, kita tak boleh bagi zakat pada orang di bawah tanggungan kita. Okey, contohnya mak ayah kita, okey, anak-anak kita, tak boleh. Ini memang ada ulama telah bahaskan lah. Okey, tapi kalau yang bukan tanggungan, contohnya mak saudara kita mungkin, kan, ada mak saudara sepupu ke yang jauh, yang susah. Cuma hukum agih sendiri ni kalau menurut ulama adalah sah. Cuma ia menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, menurut Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia pada tahun 2006 adalah berdosa hukumnya mengagih sendiri. Mengagih sendiri kepada asnaf. Kerana hal tersebut melanggar arahan uli amri. Mana pemerintah dah wujudkan pusat zakat, kan? Mana lebih aula diagihkan, diberikan zakat tersebut kepada pusat zakat lah. Saya ambil pandangan daripada ulama mutaakhirin kita, Dr. Yusuf Al-Qadrawi, berpandangan bahawa zakat adalah instrumen keadilan sosial yang hanya mampu dijana dengan cara yang baik, dilaksanakan secara profesional dan tersusun. Dan ini hanya boleh direalisasikan oleh organisasi yang diurus oleh AMIL lah, yang disusun oleh yang terbaik yang disusun oleh organisasi zakat lah. Jadi kalau nak agih sendiri ni boleh merujuk kepada pusat zakat. Contoh dia nak ada keluarga yang susah, boleh bagi tahu pada pusat zakat, saya nak bagi zakat saya kepada keluarga saya yang susah ni. Contohnya ada mak saudara ke yang susah, boleh bagi tahu pada pusat zakat, adakah dia ni layak. Sebab pentakrifan tu tentang asnaf tu Ustazah, kita tak boleh takrifkan secara sendiri.
Sebab kita memang ada penakrifan ulama kita, siapa dikatakan fakir, siapa yang dikatakan miskin tu Ustazah. Sebab kalau kita tengok zahirnya dia susah, tapi ada hal-hal yang lain yang perlu dikaji dan dilihat. Jadi itu semua peranan daripada amil lah yang mengagihkan ni. Mana mereka ni contoh macam Baitul Mal, dia ada satu garis panduan, iaitu had kifayah dia. Mana seseorang itu dikatakan siapa fakir, siapa miskin. Kalau seseorang individu tu dia nak bagi zakat pada keluarga dia, boleh rujuk Baitul Mal juga untuk tahu siapa yang dikatakan. Contohnya kalau keluarga saya susah, maka boleh bawa keluarga yang susah tu kepada Baitul Mal untuk lihat adakah dia sememangnya fakir atau miskin. Dan boleh diberikan zakat kepada dia. Itu contohnya lah ya. Itu bukan bawah tanggungan lah. Tapi kalau isteri kepada suami boleh. Itu memang ada hukum dia. Okey. Dan setiap hak kifayah tu semua dirujuk oleh Jabatan Fatwa lah. Dia bukan yang kita pandai-pandai buat sendirilah maksudnya. Dia ada rujukan dia. Okey. Itu saja juga soalan Ustazah. Apa ni menarik sebenarnya bila kata dibenarkan isteri bagi zakat kepada suami. Kalau suami tu susah kan, takrif tu cukuplah. Tapi kadang kita terfikir kalau suami tu susah, kenapa isteri tak tolong kan? Ataupun betul juga. Dari sudut yang lain, adakah isteri ni macam nak mengelak lah duit zakat dia tu tak pergi pada orang lain? Faham tak? Mengelak tu bukan mengelak, mengelat. Macam mengelat. Soalannya kalau dia bagi kepada orang zakat ke orang lain, lebih baik bagi pada suami dia, sebab nanti bila bagi suami akan gunakan untuk dia juga. Jadinya soalannya macam banyak tak kes berlaku yang isteri bagi zakat pada suami ya? Kes berlaku tu saya belum dapat lagi Ustazah. Okey, tapi mungkin ada sebab saya selalu ditanya juga. Tapi saya ada baca lah tentang hukum tu. Maknanya zakat daripada isteri kepada suami tu memang boleh. Jadi mungkin betul kan, isteri ni kerja sekian-sekian, suami pula memang susah, miskin, pendapatan dia memang ditakrifkan fakir miskin, jadi sah ya isteri kalau nak bagi zakat pada suami. Subhanallah. Tapi kena merujuklah Baitul Mal. Betul. Okey, subhanallah. Okey, seterusnya Ustazah, soalan saya secara ringkasnya lah, apa keistimewaan orang yang berinfak di sisi Allah ni Ustazah? Selainnya kaya, ada tabungan di akhirat tu, dan banyak lagi disebut dalam Al-Quran. Mungkin ada yang lain lagi Ustazah tentang keistimewaan orang yang berinfak ni di sisi Allah tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Antaranya disebutkan banyak fadilat sedekah kan. Antaranya Nabi kata sembuhkanlah sakitmu dengan sedekah. Maksudnya sedekah ini bukan sekadar kita fahami untuk menggandakan harta, dan harta tu salah satu rezeki. Sehat sebenarnya rezeki yang jauh lebih bermakna daripada harta. Sebab kalau kita ada harta berjuta-juta tetapi sakit lidah je pun tak boleh nak makan. Jadi sakit gigi ke sakit yang menyebabkan terhalang untuk makan. Betul. Maksudnya harta yang banyak tidak boleh nak membeli nikmat makan. Betul. Tetapi sehat boleh. Kita boleh menikmati bagaimana nikmatnya kita menelan makanan, merasai manis masin dan sebagainya. Subhanallah. Sama juga harta kaya macam mana, kalau dah lumpuh tak boleh beri nikmat berjalan. Masya Allah. Jadi di sana juga ada lagi hadis Nabi SAW tentang bab kelebihan sedekah. Antaranya adalah sedekatun junnah. Sedekah itu adalah perisai daripada api neraka. Jadi bila disebut sedekah ini perisai api neraka, kalau kita fikir nak rasa seronok, sebab ada soalan tu kan, yang kelima tu kan, bagaimana nak rasa seronok, gembira bersedekah. Kadang saya letak mindset, bila kita sedekah bang, kan kita cakap, suami saya pun ada, kita sedekah, kita ada perisai daripada api neraka. Lagi banyak sedekah, lagi tebal perisai kita ni. Dan kita tak tahu di mahsyar kelak, pasti kita ada orang yang akan menuntut daripada kita pahala kita, yang menyebabkan semakin jauh kita daripada syurga dan semakin dekat dengan neraka. Namun asbab sedekah kita ada perisai. Mungkin perisai pertama luntur, perisai kedua diambil, perisai ketiga, tapi lagi banyak sedekah, lagi banyak perisai-perisai kita daripada api neraka Allah. Walaupun mungkin ada maksiat yang disebabkan kita perlu dihumban dalam neraka, tapi kita ada perisai daripada sedekah, maka insya-Allah
kita akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umpamanya bila kita sedekah, kita sedang membeli perisai kita. Sebab itu kan, untuk kita rasa bahagia. Contoh kan, kalau saya bagilah duit kepada Ustazah RM10, Ustazah happy tak dapat RM10? Happy. Happy. RM10 Ustazah boleh beli apa? Macam-macam juga lah tu. Kalau makanan tu sedap lah juga kan. Boleh beli makanan yang berat, boleh beli air, lepas tu boleh beli kuih-kuih RM10. Subhanallah. Lepas tu Ustazah makan, Ustazah kenyang. Itu kegembiraan Ustazah. Kita beri kepada orang RM10. Tetapi kita sebenarnya, dia dapat RM10, kita dapat lebih daripada RM10. Kan dalam Al-Quran Allah sebut digandakan. Kepada 7 kali ganda, lepas tu digandakan pula 10 kali ganda, sampailah 700 kali ganda. Masya Allah. Maksudnya RM10 kita beri, orang tersebut dapat RM10, tapi kita dapat nilai yang lebih tinggi daripada jumlah tersebut. Masya Allah, kita sendiri akan terkejut dengan hasil sedekah yang kita berikan. Sebab itu yang paling patut gembira dan bahagia bukan yang terima kita. Walaupun orang tu kata, terima kasih gembiranya, kita kata, okey, tak apa, awak dapat RM10 je, saya dapat lebih lagi. Kalau kita faham konsep tersebut. Jadi kita akan sentiasa mencari sebab kita nak lebih. Inilah orang sebut skim cepat kaya yang sebenar. Kan kat dunia ni kan skim cepat kaya memang orang terpesona lah. Awak melabur ni akan dapat sekian-sekian. Ada yang betul, ada kaedah yang betul sekian. Tetapi skim cepat kaya yang dijanjikan Allah itu yang maha benar. Allah apabila dia berjanji, dia maha menepati. Dan gandaan tu bukan sekadar yang mampu kita kira 700 kali ganda bagi sekian-sekian. Bahkan lebih daripada itu lagi. Mudah-mudahan, lepas tu ada orang tanya macam mana kaedah supaya nak bersedekah setiap hari. Kan kita sebut pasal sedekah subuh dan sebagainya. Kita buat. Kalau boleh kita buat satu tabung dekat rumah kita. Tabung yang mana kita galakkan juga anak-anak. Setiap subuh kita masukkan duit berapa saja. Tapi anak tu perlu ada pemilikan jugalah. Kadang kami kat rumah kami buat macam mana. Kalaulah siapa yang kejut sahur. Contoh kan. Siapa yang kejut sahur dapat RM5 contoh. Kadang bagi RM2 kalau semua boleh bangun. Subhanallah, anak-anak saya yang anak-anak kami Masya Allah. Yang ada tu umur 6 tahun. Ada yang darjah 2. Dia orang boleh bangun dulu 4:30 pagi. Punya semangat nak kumpul duit tu. Dia orang yang kejut, Umi bangun, Abi bangun. Kadang kita terlidur balik. Dia orang ketuk balik. Lepas tu dia kata, saya yang pertama hari ni. Sampai sekarang, hari-hari dia orang berebut untuk bangun paling awal. Sampai ada yang paling awal pukul 4. Sebab kalau bangun 4:30 nanti kakak dia bangun dulu. Contoh begitulah. Boleh ke tak kita buat gula-gula anak macam ni? Boleh. Maksudnya bukanlah kita beri jumlah yang besar dan kita menanam mereka ini supaya bangun awal untuk tahajud dan sebagainya. Tapi akhirnya diorang ada duit simpanan. Apa yang kita buat, kita sediakan tabung sedekah subuh. Jadi setiap orang ada nak bagi 50 sen ke, nak bagi RM1 ke, masukkan. Dan nanti cukup 1 minggu, kita kumpulkan berapa, kita cakap kita nak bagi pada siapa sekarang ni. Ada yang kata, okey, rumah anak yatim lah pula. Okey, minggu ni bagi siapa pula. Jadi kadang tu kita bawa mereka ketika memberi, mereka rasa seronok. Masya Allah. Supaya kita tidak culas untuk bagi sedekah setiap hari. Sebab kadang-kadang, Ustazah, saya tak reti transfer. Lepas tu saya pula tak jumpa orang susah hari-hari. Saya duduk rumah lagi PKP. Jadi untuk kita mendapatkan keberkatan sedekah setiap hari, sediakan tabung tu dalam rumah kita, pastikan kita masuk setiap pagi. Jadi cukup seminggu ke cukup 2 minggu. Jangan pula kumpul sampai sebulan, keluar-keluar RM700, tak jadi sedekah. Bang, tak jadilah bang, beli nokza lah. Kebetul. Sebab tengok jumlah tu sama lah pula kan. Dah kumpul-kumpul nampak banyak, tak jadi sedekah. Tak boleh lah. Kenalah laksanakan niat kita tu. Suka pula Cik Wan ni ada sama. Dah nampak banyak nilainya Ustazah. Dah nampak banyak. Ada nampak banyak. Kalau sedekah hari-hari, tak nampak RM10, RM5. Dah terkumpul sebulan tu kan. Tak jadi pula, tak boleh macam lah. dalam duit dalam poket kita lah Ustazah. Kalau ada 50, ada 10. Kalau boleh yang paling sikit tu lah yang kita nak bagi. Ya, yang RM1 yang biru. Kalau Cik Wan tak tahulah warna apa kan. Biasanya biru, hijau, merah, orange. Ambil yang mana? Kalau Ustazah ambil yang mana Ustazah? Ambil hijau. Ambil hijau. Ambil yang tengah-tengah kan. Subhanallah. Tapi sebagai kesimpulan ya Ustazah, kenapa kadang-kadang itu sedekah kita tidak menaikkan nilai iman? Sebab kita memberi kerana kita sayangkan duit, bukan kita sayangkan Allah. Kita memberi kerana kita cintakan duit. Sebab RM1 tak ada nilai, kita tak sayang, RM1 tak cari. Kalau hilang tak ada lah, bergegar rumah kita. Mana duit omak RM1 tak ada.
Tapi kalau RM20 hilang, RM50 kalau Cik Wan tu hilang duit RM50 tu kan, dia tak leno tidur tu, mana duit abah ni? RM50. Sebab RM50 tu kita sayang, kita cinta. Jadi orang yang mencintai Allah, dia akan beri satu nilai yang dia cinta. Sebab dia nak nunjukkan dia lebih cinta Allah daripada duit tersebut. Kalau tak mampu beri RM50, korang beri yang sederhana. RM20 kau RM10. Lepas tu yang kedua, konsep tersebut, bila kita memberi satu nilai kita cinta, ini yang mampu menaikkan nilai iman. Sebab contoh kalau kita beri RM50 tu kan, kebetulan masuk keluar beg duit tu, orang tu dah nunggu ni, buka-buka tak ada duit lain, 50 belaka. Jadi tak ada pilihan, kebetulan pula awet tengah tengok. Kalau tak beri, malu ni. Jadi berilah juga RM50. Tapi masa beri tu kan, teringat sampai seminggu teringat. Sah RM50 aku bagi. Ya Allah, tak pernah-pernah RM50, RM1 je biasa, paling tinggi RM5. Kenapa aku beri RM50 hari tu, ya Allah? Contoh. Kenapa terasa? Sebab kita memberi satu nilai yang kita cinta. Ia akan menggaru-garu hati kita. Dia akan menguji keimanan kita. Tapi kalau beri RM1 tak rasa, ambillah RM1. Bayangkan ya, kalau saya bagi kat Ustazah RM1, Ustazah Sharifah Masyita, saya nak belanja ni bagi RM1. Mungkin Ustazah dalam hati lah, depan saya tak cakap lah, sebab Ustazah Asma kan takkan cakap. Tapi dalam hati tu mungkin Ustazah cakap, baik tak payah, kalau RM1 nak beli apa? Betul tak? Kalau kita bagi sedekah kepada makcik kan, makcik RM1 makcik, nak beli apa? RM1 tak apalah kalau RM1. Maksudnya kita sendiri tak pandang RM1, tapi kita nak Allah pandang. Kita memberi di jalan Allah satu nilai yang kita sendiri tak pandang, tapi kita harap Allah pandang. Sebab itu bukannya saya kata RM1 tu saya lekeh. Bagi orang miskin, RM1 itu besar nilai dia, maka sangat besar. Tapi kadang-kadang yang memberi ini orang kaya, ada duit simpanan banyak, tetapi dia memberi dalam keadaan dia berkira-kira. Dia bukan sebab dia pemurah, tapi sebab dia kedekut. Dia memberi dalam keadaan hati yang kedekut, bukan hati yang pemurah. Maka dia beri nilai yang dia sendiri tak pandang, yang dia sendiri dia tak cinta. Na'udzubillah, kita bimbang. Yang mana sedekah itu Allah pun tak pandang, Allah tak terima. Sebab itu ada firman Allah sebagai penutup betul-betulnya ya. Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan mencapai kedudukan kebajikan yang sebenar selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu cintai. Subhanallah, Allahu Akbar. Wallahu alam. Saya mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan dapat manfaat, insya-Allah, membangkitkan rasa kita menjadi hamba Allah yang suka bersedekah, dan pastikan kita membayar zakat. Mana lebih utama? Zakat lebih utama. Dan kejarlah peluang bayar zakat di bulan Ramadan, kerana Nabi SAW bersabda, setiap amalan yang fardu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 70 kali ganda. Jadi kalau siapa yang dah tertangguh lama tak bayar zakat, bayarlah bulan Ramadan ni, insya-Allah. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Alhamdulillah banyak ilmu kita dapat hari ini Ustazah. Dan saya nak ada tambah sikit lagi lah Ustazah, boleh Ustazah? Tambah daripada apa Ustazah cakap tadi kan. Kalau kita rumuskan semula apa yang kita bincangkan hari ini tentang bahagia dengan memberi ini, kita hanya boleh kaitkan satu, iaitu tentang hati. Sebab kita akan kembali kepada Allah SWT dengan qalbun salim, hati yang tenang Ustazah, hati yang dah tak terikat dengan dunia. Sebab salah satu orang yang menunaikan zakat ini, dia akan terlepas bila dia berjaya menunaikan zakat, dia terlepas daripada menjadi hamba kepada dunia, iaitu abdul dunia, dan kembali kepada Abdullah, iaitu hamba kepada Allah. Sebab perintah berzakat tu datang dari Allah SWT.